Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzawna illa ma kuntum ta'malun. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal 'ara'iki muttaqi'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Sadaqallahul azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. InsyaAllah pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, insyaAllah mudah-mudahan para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, saudara-saudari, tuan-puan, didoakan berada dalam keadaan yang membahagiakan, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan kuliah motivasi pada pagi ini akan lebih menyuburkan iman kita. Mudah-mudahan ia menjadi sebab untuk kita meningkatkan roh kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajuk InsyaAllah yang akan saya kongsikan pada pagi ini adalah poligami indah dari Tuhan. Dunia sebagaimana yang kita ketahui pada hari ini semakin lama semakin menuju ke pintu kiamat, ke gerbang kiamat, menuju ke pengakhiran dunia, kesudahannya. Jadi sebelum kita memperkatakan tentang keindahan poligami ini, maka saya suka nak memberitahu tentang punca porak-peranda rumah tangga itu adalah kerana kepentingan peribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang menuduh rumah tangga porak-peranda, poligami lah puncanya, antaranya. Ada orang tuduh macam tu. Rumah tangga bila porak-peranda, antara lain poligami. Kerana itulah dia kata apa? Aku benci dengan poligami yang diamalkan manusia. Orang ini sebenarnya hendak menutup kelemahan dirinya. Juga orang yang jahil fakta dan ada yang terjadi di dalam masyarakatnya. Padahal, apa yang berlaku, iaitu biasa yang berlaku, rumah tangga porak-peranda, isteri satu saja. Ada golongan cerai kahwin. Anak porak-peranda pun isteri satu juga. Bahkan kadang-kala golongan yang mewah pun isteri satu. Keluarga tetap tidak bahagia. Itulah orang tidak kenal penyakit dan tidak kenal ubatnya. Ada golongan berpoligami, bahkan digalakkan keluarga bahagia. Boleh berkasih sayang, bekerja sama sesama mereka. Suami disayangi, isteri mengikut kata, anak-anak bekerja sama. Mereka lebih bahagia daripada keluarga yang isteri satu saja. Ini fakta. Artinya, kalau kita tidak setuju dengan poligami, jangan salahkan poligami. Katakan saja kita belum bersedia atau aku belum bersedia. Minta ampun sahaja kepada Tuhan, itu lebih baik daripada menyanggahnya. Yang sebenarnya kepentingan peribadilah
punca porak-peranda. Kalau cintakan Allah, buat apa pun tidak ada masalah. Poligamikah, berkorbankah, berjuangkah, bersedekahkah, boleh sahaja. Orang yang cintakan diri, orang yang mengikut nafsu, bukan sahaja poligami ada masalah. Banyak lagi hukum Allah yang lain yang mereka tidak suka, bahkan menyanggah. Saudara-saudari, para penonton, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala melebihkan ciptaan makhluk perempuan ini dengan apa? Dengan bahan nafsu, emosi dan cinta dunia. Kadarnya 9. Dibandingkan dengan lelaki, hanya satu unsur nafsu ini. Ibaratnya kalau nafsu itu ialah penyakit, perempuan lebih dari lelaki dengan kadar 9 nisbah 1. Ambil perhatian. Dan kepada orang perempuan, bersabar. Jangan melatah dulu. Dengar dulu insya-Allah. Oleh sebab itu, lelaki kalau mau berkahwin, nak poligami, ambil perhatian. Pastikan nafsunya yang satu itu dirawat dulu. Ini yang penting. Jadi masalah isteri satu atau isteri dua atau lebih kerana masalah yang wujud tu kerana nafsu, kepentingan diri. Jadi saya ulang balik, lelaki kalau mau kahwin, sama ada satu atau lebih, pastikan nafsunya yang satu itu dirawat dulu. Supaya apa? Dia tidak merosakkan isterinya. Dan yang juga boleh merosakkan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketentuannya bahawa dalam rumah tangga suami mesti wajib melindungi isteri-isterinya daripada bahaya nafsu. Ini nak cerita ni, rahsia ni. Artinya, nafsu perempuan itu hendaklah diketuk-ketuk selalu, dicabar-cabar, disakiti dan dikalahkan selalu. Ni orang perempuan kena faham, jangan tak faham. Sebab nafsu sangat bekerja untuk mengajak kepada kejahatan. Kehendak nafsu terhadap dunia ini terlalu tinggi, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mahu akhirat itu dibesarkan. Jadi iblis dan syaitan akan merosakkan lelaki dengan godaan melalui wanita. Itu peranan kerja jahat iblis dan syaitan. Ini poin besar. Sila ambil perhatian isteri-isteri atau perempuan-perempuan. Bila mana nafsu dicabar, disakiti selalu, nafsu kita dicabar, disakiti selalu, barulah ada ruang untuk wanita boleh memikirkan Tuhan, memikirkan Rasul, memikirkan akhirat dan taat suami. Sebab nafsu tadi dicabar, disakiti, makna tak ikut nafsu dah. Tidak bertuhankan nafsu, baru boleh dia fikirkan tentang Allah, Rasul, akhirat, taat suami. Jika tidak, rasa kelegaan nafsu akan membuatkan wanita cukup lalai dari Allah dan segala perintah serta larangan Allah. Jadi, salah satu kaedah yang paling praktikal adalah poligami. Ubat yang paling mujarab untuk membuatkan nafsu wanita sentiasa dicabar. Jika tidak, masakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri mempunyai ramai isteri. Ambil perhatian. Poligami, saya ulang balik, kaedah paling praktikal, ubat paling mujarab untuk membuatkan nafsu wanita sentiasa dicabar. Jadi kalau ditanya kepada wanita, kenapa kamu biarkan suami kamu kahwin satu lagi? Kerana saya nak belajar menundukkan nafsu. Itu jawapan wanita yang solehah. Soal berjuta-juta orang tak cakap macam tu, memanglah. Soal kita nak jadi wanita yang solehah, wanita yang selamat di akhirat,
yang akan masuk ke syurga dengan berkat rahmat dan kasih sayang Tuhan, begitulah ciri-cirinya. Sepatutnya wanita juga kena faham, bila dibiarkan perempuan tadi ikut nafsu, cukup bahaya. Umpama binatang atau harimau, bakal lebih garang dari itu. Dunia pun kalau dibiarkan pada wanita, sekiranya dia tidak takut dan benar-benar cintakan kepada Allah, sangat terdedah kepada peperangan dipenuhi dengan mazmumah. Peperangan yang tidak henti-henti. Mazmumah bersarang dalam hati sebab ikut nafsu. Bagi golongan Yahudi, sila ambil perhatian. Poligami adalah satu penghinaan pada wanita, kata Yahudi. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, poligami satu pembelaan dan kasih sayang pada wanita. Kepada siapa? Inilah kena faham ni. Tentulah kepada lelaki-lelaki yang beriman. Lelaki yang benar-benar cintakan Allah, yang benar-benar takutkan Allah, yang rindukan Rasul, yang benar-benar boleh mengawal nafsu dia. Memanglah sekarang ni akhir zaman, susah nak cari lelaki macam tu. Tetapi jangan kita nafikan bahawa poligami itu sebenarnya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ambil perhatian, janganlah berpoligami dalam keadaan isteri pertama tidak boleh terima. Kan jadi masalah tu. Sebab itu kena didik nafsu dulu. Sebab itu kena pakat dulu. Sebab itu agama diletakkan di depan. Kalau dibuat juga akan jadilah rumah tangga itu medan perang. Apalah artinya rumah tangga sedemikian? Artinya suami bertanggungjawab mendidik isteri-isteri untuk setuju dengan poligami. Kalau tanggungjawab ini tidak ditunaikan, perkahwinan kedua, ketiga dan keempat seperti orang menempah kecelakaan namanya. Apa faedahnya? Kepada isteri-isteri pertama, sila beri perhatian. Ketahuilah bahawa di masa-masa yang akan datang, di era-era ni akan berubah ke arah Islam yang syumul. Jadi kepada isteri-isteri pertama hendaklah siap siaga, bersedia. Kemungkinan poligami itu tidak dapat dielakkan. Dan daripada ayat itu jangan bersangka buruk lagi. Janganlah kita berkata saya memilih untuk menjanda, nak jadi janda daripada menerima poligami. Kata-kata itu, wahai wanita-wanita semua, ibarat kita berkata daripada saya masuk ke perut harimau, daripada saya masuk ke perut harimau, lebih baik saya masuk ke perut buaya. Kenapa kita tidak berkata begini? Alangkah bagusnya kalau aku mampu melepasi ujian poligami yang hebat ini. Memang bagi perempuan, antara yang paling dahsyat, yang paling meletup sekali ialah ujian poligami. Sudah berbagai kesusahan yang Tuhan timpakan dan Tuhan izinkan aku melepasinya. Moga-moga ujian poligami ini pun Tuhan akan bantu aku. Apa dia? Melawan nafsu, menundukkan nafsu. Moga-moga pengalaman-pengalaman sukar dan pahit ini mampu mengajar aku untuk nanti berdepan dengan ujian sakaratul maut. Kehidupan seorang diri dalam kubur dan sengsaranya di padang mahsyar. Moga-moga Tuhan buatkan aku pandai untuk lepaskan diri daripada api nerakanya. Jadi ini cara berfikir isteri yang solehah, wanita yang baik, yang memikirkan akan keselamatannya di akhirat, negara yang kekal abadi. Sekali lagi, dan itu yang biasa saya sebut, labun bolehlah ustaz, tak kena pada batang hidung sendiri. Ya, tapi kalau kita benar-benar menjadi seorang wanita yang beriman, wanita yang takutkan neraka, yang rindukan surga, kita boleh insya-Allah. Poligami itu indah. Sebab poligami itu
disyariatkan oleh Allah yang maha baik, maha sempurna. Zahirnya macam nak menyakitkan hati perempuan, tapi sebenarnya nak bagi syurga. Jadi soal kita, soal perempuan, soal isteri. Kenapa soal kita? Soal perempuan yang lemah iman, yang tidak boleh menundukkan nafsu. Itu je. Ketahuilah wahai perempuan-perempuan, bahawa menjanda itu moga-moga tidak berlaku kerana hakikatnya ada suami lebih baik dari tiada. Begitu juga andartu. Biarlah ada suami daripada hidup seorang. Katakanlah suami jahat dan tidak bertanggungjawab. Hidup bersamanya bagaikan dalam neraka dunia. Baiklah, saya akan cuba katakan begini. Marilah kita selesaikan api neraka dunia itu daripada kita cuba terjun dalam hidup menjanda atau andartu. Sebab ianya lebih azab daripada yang pertama. Hanya nafsu yang berkata, itu kebahagiaan. Walhal realitinya kegagalan menempuh ujian pertama akan membuatkan kita lebih gagal terhadap ujian kedua dan selanjutnya. Poligami indah dari Allah. Kita menentang, kita menyanggah kerana tak selari dengan nafsu kita dan kehendak kita. Kita dah gagal. Jadi ini adalah ujian berat bagi wanita. Nak taat ni memang ujian berat. Kita boleh mendatangkan 1001 hujah atau lebih berjuta hujah kerana menolak poligami. Tetapi kita kena bersedia di hadapan Allah untuk menjawabnya. Adakah jawapan kita itu benar-benar lurus, benar-benar jujur, benar-benar ikhlas daripada hati kita? Atau sebenarnya kita tidak mahu mujahadah menundukkan nafsu kita? Ini penting. Jadi kepada isteri-isteri saya ingatkan, dan juga kepada para suami, kesalahan kita ni sebenarnya ialah kita tidak mampu menjadikan Allah Tuhan kita itu dicintai melebihi segala-galanya. Kalau kita benar-benar cinta pada Tuhan kita, kita ikutlah, taatlah. Tanda kita cinta, kita taat, ikut je. Jadi tempat sandaran kita, sandaran isteri itu ialah Allah Tuhan, bukan suami. Jangan bersandar kepada suami. Jangan bergantung nasib pada suami. Jangan kita sangka kebahagiaan itu pada harta. Sedangkan Tuhanlah kebahagiaan sebenar. Hati dan hanya darinya kebahagiaan. Jadi bila mana dunia yang dituhankan, suami, harta, lain-lain sebagai Tuhan, ikut kehendak nafsu, apa jadi pada institusi keluarga hari ini? Sekalipun monogami yang saya sebutkan di awal-awal tadi. Sebenarnya saudara-saudari, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kefahaman kita sebagai umat Islam terhadap poligami ini sebenarnya dah jauh dah. Jauh daripada kefahaman yang dikendaki oleh Nabi Muhammad SAW. Jauh dah. Cuma kita perasan poligami wasi kita itulah yang sebenar. Sebab itu hari ini ramai orang yang berpoligami tapi tidak bahagia juga. Tidak bahagia sebab dia meletakkan nafsu. Jadi dia tidak ada, contohnya tidak ada kesabaran, tidak boleh redha. Sebenarnya ujian-ujian dalam rumah tangga, ujian poligami itu kerana nak bagi syurga. Setiap suatu yang pahit, yang menjadi ujian bala kepada kita-kita ini, sebenarnya ada hikmah, ada rahsia. Itu namanya proses. Proses nak menjadi orang beriman. Sekali lagi, bila orang kata itu sembang bolehlah ustaz. Tapi kita memang dihadapkan dengan ujian 24 jam. Setiap hari, minggu, bulan dan seterusnya akan ada ujian silih berganti. Supaya kita ini boleh tundukkan nafsu kita, benar-benar taat akan Allah. Benar-benar kita boleh sabar, berredha dengan ujian. Walaupun kita akui kita gagal sebab kita belum berjaya lagi dengan hikmah-hikmahnya yang menjadi rahsia dalam hidup kita ni.
Kita tak boleh kata dengan poligami mesti tidak bahagia. Ramai juga orang yang berpoligami tu bahagia je, okey je, senang je, tenang je, ada. Sebab dia meletakkan Tuhan di depan sebagai sandarannya, bukan suami. Kalau ada ujian datang daripada suami, dia boleh sabar, boleh bincang. Jadi setiap satu benda yang ditakdirkan, bahkan saya berani kata setiap saat, detik dan ketika, itu semuanya baik belaka. Soal kita gagal itu lumrah pada adatnya. Bukan tiba-tiba datang ujian poligami, bahagia manjang. Bila bermadu tu bahagia saja. Tak begitu. Kadang-kadang ribut. Tapi di akhirnya sama-sama boleh bertaubat, berkasih sayang. Akhirnya semua masuk syurga. Matlamat kita lah mencari redha Allah Subhanahu Taala. Kalau persoalan, sebab itu nak kahwin satu ke kahwin banyak ke, letak iman dulu. Iman tu nombor satu. Kalau iman tak ada, baik suami atau isteri, hancurlah rumah tangga. Ini takkan tak faham. Tuan-puan, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bila hati kita ini, terutamanya hati perempuan ini, sudah jatuh cinta kepada Allah, maka hidup pun bertujuan untuk mencari redha Allah. Tidak lagi bertujuan selainnya. Maka cinta kepada Allah akan membuatkan kita ni nak bina rumah tangga ikut sunnah Rasulullah. Orang yang ada cita-cita nak jadi ikhwan, nak jadi asaib, nak jadi orang yang bertakwa, dia kena berlaku adil. Dia kena bertanggungjawab. Itu semua kita kena faham. Syariat Allah menjadi budaya dalam keluarga. Dan isteri-isteri, anak-anak diajak sama-sama cintakan Allah dan amalkan perintah Allah. Sembang bolehlah Ustaz. Itu yang saya selalu bagi tahu. Kita semua, sama ada yang isteri pertama, ada isteri satu saja, atau dua, atau belum berkahwin, kita kena jadikan diri kita orang yang bertakwa. Siapkan dengan iman. Boleh kalahkan nafsu, boleh kawal nafsu kita. Baru boleh kita melayarkan bahtera dengan selamat. Jadi kalau iman pun tak ada, cintakan Allah pun tidak, jangan kata kahwin dua, kahwin satu pun berantakan. Tak gitu. Cinta Allah akan membuatkan isteri yang pertama berkata, kalau semua ini darimu ya Allah, saya pun setuju, saya taat, dan moga-moga Tuhan tidak akan sia-siakan saya. Saya faham tujuan Allah menyakiti saya dengan poligami adalah untuk melepaskan saya dari belenggu nafsu, busuk hati dan berperangai buruk. Bila nafsu disakiti, nafsu pedih, nafsu luka, nafsu derita, barulah saya insaf, saya cuma hamba. Ini adalah kefahaman isteri yang solehah, isteri yang beriman, yang bertakwa. Nasib saya, kata isteri pertama lagi, bukan saya yang tentukan. Lebih baik saya mengalah sajalah dengan Allah daripada saya melawan takdirnya. Biarlah sakit berkongsi suami daripada sakit menjanda. Janda akan lebih digoda nafsunya. Nescaya nasibnya akan lebih parah jadinya. Sedangkan suami saya masih sayangkan saya. Cuma dia minta untuk dikongsi. Apa salahnya saya berkorban untuknya demi itu penting, demi Allah dan Rasul, daripada menempah nasib baru yang entah apa pula pengorbanan dan kesengsaraan yang akan menimpa. Rumusannya, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, persiapan kita nak berkahwin, sama ada satu atau lebih, ialah persiapan iman, persiapan takwa. Mestilah kita ada cita-cita nak mencari redha Allah. Mencari redha Allah dijadikan matlamat. Jadi kalau kita ni jenis yang jahat, sembahyang tidak, puasa pun tidak, jenis iman pun sangat lemah, tak boleh mengawal nafsu, kalau kahwin satu, bahaya sangat. Kahwin dua atau lebih pun lagi bahaya. Jadi titik tolak suatu perkara itu ialah iman. Jadi ramai orang yang kahwin satu, saya ulang balik, tidak bahagia, sengsara kerana masalah iman.
Jadi kalau orang yang kahwin satu atau kahwin dua, hidupnya sengsara, dapat ujian memanjang. Tapi kalau dia boleh redha, boleh sabar dalam arti kata Islam yang sebenarnya. Tengok Asiah isteri Firaun, dia boleh sabar. Jadi masalah kita ni banyak songeh, banyak cari alasan. Jadi kita tak mahu orang kritik kita, padahal dah berpuluh tahun dah kita ikut nafsu. Kita suka lawan suami kita. Kita tak mau belajar taat. Akhirnya, kita yang bermasalah. Tapi kalau boleh kita selesai dengan cara baik, bincang dengan cara baik, insya-Allah ada jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi, rumusannya lagi ialah kita sama-sama nak berusaha membina rumah tangga. Rumahku, syurgaku. Sama ada kahwin satu, dua atau seterusnya. Sampai 4 je lah. Subhanallah. Jadi kena faham. Kalau orang yang tak faham, ikut nafsu, cepat melata, kuliah saya dihentam habis-habis. Dia ingat, apa tu? Orang lelaki ni, kahwin duanya gatai. Tak bertanggungjawab. Duit tak ada, cari masalah. Dan saya katakan bukan itu masalahnya yang sebenar. Masalah sebenar, masalah iman kita. Sama ada kahwin satu atau dua, kita nak jadikan, kita nak selamatkan semua orang ni. Atas nama Allah dan Rasul. Nak selamatkan anak kita dan isteri-isteri kita. Jadi marilah kita faham tujuan poligami, konsep poligami. Kerana sebenarnya menurut Islam tulen, poligami itu indah. Hari ini kita dengar surat khabar, melalui berita, media sosial, poligami itu tak indah. Tapi ada jamaah yang telah melakukannya, yang telah berjaya. Itulah jamaah Fatah At-Tamimi. Yang belum berjaya lagi, itu proses. Kena bersabar, kena cari jalan. Kita ni sampai mati akan dihadapkan dengan ujian. Jadi jangan melatah buat kesimpulan yang buruk-buruk sebelum kita faham realiti yang sebenarnya. Wallahu alam, ampun maaf daripada saya. Kita semua termasuk diri saya sedang berusaha mujahadah, mengalahkan nafsu, sedang berusaha membina rumah tangga yang bahagia insya-Allah. Mudah-mudahan kita berjayalah. Allahumma ja'alna minat tawabin. Allahumma ja'alna minat tawabin. Allahumma ja'alna minat tawabin. Sekian. Ampun maaf dari saya yang hina-dina ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.